Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi semua. Selamat bekerja kepada yang sedang bekerja. Hari ini hari Isnin, kita dah masuk kerja. Hari ini berapa hari bulan 18 Januari 2020. Okay, semoga kita dikurniakan kesihatan yang baik untuk menjalani kehidupan dalam keadaan pandemik ni. Okey. Okay, hari ni saya terima dua soalan. So saya nak jawab dua soalan. Saya rasa soalan ni jawapan dia agak ringkas lah sebab sebelum ni saya dah pernah jawab kaitan soalan ni. Soalan yang pertama dari Puan Amalina dari Bangi. Saya nak tanya diet untuk baby yang berumur 6 bulan. Sekarang fully breastfeed. Baru nak mula ajar bagi makan. Okay, siapa yang sedang menonton ni, selamat menonton. Dan kalau ada follower baru, saya ucapkan salam perkenalan. Dan anda boleh komen di bahagian komen di bawah. Okay, diet untuk baby 6 bulan. Okay. Dari tahun ke tahun, banyak perubahan dari segi info dietetics pada untuk kanak-kanak baby. Cuba kita impau balik. Mungkin kat sini ada yang dah ada anak, dah ada cucu kan. Kalau dulu saya tanya mak saya dulu waktu dia lahirkan saya semua tu dengan adik-beradik yang lain, dia kata umur 4 bulan dah start makan, dah boleh makan pepejal, dah boleh makan dah bagi makan nasi kanji. Lepas tu kalau baby sendawa bagi minum air kan. Itu dulu baby sendawa kan, kita bagi minum air masak, letak dalam botol, kita bagi minum air masak. Itu dulu. Tapi sekarang ni bila kajian telah dilakukan, terlalu banyak research perubatan yang telah dilakukan, dari hari ke hari, mereka dapati, doktor-doktor pakar perubatan, dia tengok, dia orang kaji baby 4 bulan khusus belum matang lagi kan. Sebab itulah kalau katakan kalau umur 4 bulan kita dah start bagi nasi kanji dan sebagainya, kita dah start bagi makan solid food kan. Kadang-kadang perut dia kembung. Perut kembung, kita kalau orang dulu-dulu, kalau perut kembung, kita sapu je dengan minyak angin kan. Paling tidak pun kita sapu minyak Uyi kan, minyak Uyi cap limau tu kan, kita sapu kembung kan. Tu baby meragam tengah malam. So rentetan daripada inilah pakar perubatan buat kajian secara mendalam. Sebenarnya tempoh usus matang berapa lama, dari umur berapa. Jadi dia orang keluarkan standard yang baru. Sebab itulah anda jangan kata dulu dia biasa mak-mak akan cakap macam ni dulu aku bela kamu kan. Aku bela kamu menangis 4 bulan aku dah bagi makan dah. Seolah-olah macam kita nak melawan dia. Sebenarnya tak Sekarang ni baby pakar perubatan dia dah kaji, umur seawal 6 bulan baru usus tu start betul-betul matang, baru dia start kenal bagaimana nak digest, bagaimana nak cerna karbohidrat, bagaimana nak digest protein, apa metabolism protein, karbohidrat, bagaimana. So daripada situlah usus start matang, develop matang. Sebab itulah akan ada masalah kalau kata si ibu tak boleh nak breastfeed anak dia guna susu formula. Biasanya kalau amalkan susu formula, ialah tak ada susu, mak tak ada susu, guna susu formula, kalau dapat kuning lambat baik kan. Lepas tu immune system pula dia tak berapa nak
dia tak stabil, senang dapat demam kan, senang dapat penyakit kan. Jadi ni rentetan. So masalah yang berlaku, saintis buat kajian, pakar perubatan buat kajian. Jadi conclusion dia, bila dah kajian demi kajian, mungkin akan datang ni mungkin benda berbeza pula. Benda berbeza pula. Sekarang ni untuk yang updated, baby 6 bulan, kita sepatutnya dari baby tu lahir sampai sebelum umur 6 bulan tu, sepatutnya kita kena bagi fully breastfeed. Kita panggil exclusive breastfeeding. Eksklusif tu maksudnya susu ibu semata-mata. Kalau dia dahaga ke, susu ibu. Kalau dia lapar ke, susu ibu. Kalau dia sedu ke, susu ibu. Tak boleh minum air masak. Fully breastfeed. Kita panggil exclusive breastfeed. Anak saya pun macam tu juga. Kalau saya balik kampung, kita ada dua pendapat berbeza. Kalau baby saya, anak saya dia tersedu, mak saya kata kasih minum air masak, letak dalam botol. Saya kata tak boleh, baby doktor dah bagi tahu siap-siap dah, kalau susu ibu masih ada, kalau tersedu pun bagi minum susu. Jangan bagi minum air masak. Bagi dia exclusive breastfeed. Dan mak saya boleh faham dan dia boleh terima. Kalau tidak, biasanya orang tua ni dia akan ikut pengalaman. Mak dulu dah besarkan kamu, dah 4 orang anak lah, biasanya. So dia akan cakap macam tu. Tapi alhamdulillah mak saya boleh terima lah. Kita explain lah. So inilah yang kita kena faham. Bila baby fully breastfeed dan betul-betul susu ibu semata, dia bukan fully breastfeed, exclusive breastfeeding, breastfeed eksklusif. Maksudnya susu ibu semata-mata, jangan bagi lain. Selagi mana susu ibu boleh dikeluarkan, bagi susu ibu. Sebab dalam susu ibu dia ada lemak, dia ada protein, dia ada karbohidrat. Khas untuk baby 6 bulan ke bawah, 1 ke 5 bulan. Jadi bila dia umur 6 bulan, bila dia dah nak membesar, tumbesaran dia pun dah berkembang, dia dah start develop, organ-organ tubuh badan pun dah start develop, usus dia pun dah start matang. Maka nutrisi dah berbeza kat sini. Nutritional intake dah berbeza. Diet dia dah berbeza. Jumlah karbohidrat dia perlu lebih. Maka susu ibu tak dapat nak tampung jumlah karbohidrat untuk baby untuk berkembang, untuk membesar. Baby nak membesar, dia perlu tenaga juga. Dia perlu belajar merangkak, dia perlu belajar berjalan. Ini semua perlu tenaga. Maka susu ibu tak cukup. Protein pun tak cukup dalam susu ibu. Nutritional value pada susu ibu, memang saintis kaji, pakar perubatan kaji, 5 bulan ke bawah, cukup, masih cukup lagi susu ibu. Bagi betul-betul eksklusif breastfeed, tanpa bagi apa-apa. Janganlah bagi apa-apa suplemen umur 5 bulan ke bawah. Tak perlu. Betul-betul eksklusif breastfeed. Anak saya pun buat macam tu. Alhamdulillah, setakat ni belum lagi demam lagi. Saya pun tengah tunggu bila masa dia nak demam. Sebab demam saja boleh tingkatkan trigger dia punya antibody. Selagi mana dia tak demam, dia tak batuk, maka antibody dia tak boleh nak develop. Tapi janganlah saja kita bagi dia demam, biar dia demam secara natural. Setakat ni anak saya dah 16 hari bulan yang lepas, 2 hari yang lepas dia dah capai umur 4 bulan. Alhamdulillah masih lagi eksklusif breastfeed. Bila dah sampai 6 bulan, time tu tempoh di mana usus kolon baby dia dah start matang. Kita nak matangkan dia lagi, kita kena, janganlah bila dah capai 6 bulan terus kita bagi makan ikan, ayam, udang, nasi. No, kita kena ajar usus. Usus perlu di-train. Walaupun boleh makan solid food, tapi kena train. Mula-mula apa? Step dia adalah bila dah capai 6 bulan, perkenalkan dulu nasi kanji tu. Kan nasi tu, kita blend nasi, solid food nasi tu, kita blend dengan air, kita bagi lembut-lembut sikit. Jangan letak garam, jangan letak gula, jangan letak apa-apa. Nasi kosong, biar tawar. Sebab kita nak introduce kolon dia, ini adalah karbohidrat dari nasi.
ini adalah solid food. Jadi biar lidah dia start kenal ini nasi, rasa nasi macam ini. Bila esophagus dia start terima solid food, karbohidrat start turun dari esophagus masuk ke perut. Perut start belajar, ini adalah nasi, ini adalah karbohidrat. Dia tak kenal lagi garam, gula, dia tak kenal. Bagi dia kenal nasi dulu, karbohidrat. So bagi dia makan sikit dulu, dicampur dengan breastfeed lah, susu ibu. Jangan campur susu ibu dan nasi. Dan bagi nasi, suap nasi, bagi pula susu ibu, menyusu pula dia. Mula-mula itu dulu, sekali sehari. Anda boleh buat dalam seminggu ke 2 minggu. Bagi dia nasi kanji dulu. Nasi sahaja, jangan bagi apa-apa lagi. Biar tawar, biar kita nak perkenalkan pada perut dan pada usus dia, ini adalah karbohidrat daripada nasi. Lepas tu monitor. Dah bagi makan nasi, dalam 1 minggu ke 2 minggu kita monitor berak dia. Ada cerit-berit tak? Ada sembelit tak? Monitor berak dia. Kalau berak dia okey, tak ada masalah, lawas, barulah introduce satu sayur dulu. Itu pun blend. Kita nak ambil apa? Kita ambil bayam, kita blend dalam nasi kanji tu. Nasi tu kita blend. Jangan betul-betul bagi ketul satu piece daun bayam tu. Tak, blend untuk dia. Kita bantu penghadaman dia. Slow ada step by step. Campur satu bayam. Satu sayur saja, bayam. Jangan letak garam. Tawar dulu. Tak tawar. Mungkin introduce dalam 1 minggu. Lepas tu campur lagi satu sayur. Kali ni bayam dengan carrot. Blend lagi. Perkenalkan warna pula. So bila dia dah start makan tu, dia dah boleh rasa sayur. Tadi kita mula-mula kita bagi nasi saja, itu karbohidrat. Lepas tu kita perkenalkan vitamin dan mineral pada tubuh badan dia. So dia dah boleh cerna. Dia boleh lama-lama dia boleh cerna. Kali ni blend pula ikan bilis. Ikan bilis kaya dengan omega. Kita blend, basuh ikan bilis, buang tahi, buang tulang ikan bilis, blend ikan bilis tu. Kali ni dia dah rasa, lidah dah belajar rasa sedikit masin ikan bilis. Jangan letak garam. Baby jangan makan garam. 1 tahun ke bawah jangan letak garam, jangan letak gula, jangan letak apa-apa lagi. Kicap pun tak mau. Biar tawar. Biar natural flavor. Okay? Sebab kita nak bagi usus dia start matang. Dia belajar apa tu karbohidrat, dia belajar apa tu vitamin, apa tu mineral, dia dah start tahu. Dan dia start hadam. Dan barulah tak ada anak menangis tengah-tengah malam. Anak saya, baby, InsyaAllah, Alhamdulillah lah, setakat ni 4 bulan, kami tidur, dia pun tidur. Pukul 6.30 petang dia dah start tidur. Dia akan bangun pukul 6.30 pagi. Kadang-kadang pukul 6 pagi dia bangun. Kita bangun subuh, dia pun bangun sekali. Alhamdulillah tak ada meragam. Dia akan menangis tengah malam untuk minum susu. Minum susu sekejap, tidur balik. Dia tengok kita tidur, dia pun tidur. Alhamdulillah tak ada meragam. Sebab kita dah ajar siap-siap dekat dia. Okay. Jadi lepas tu, bila kita dah start ajar, bagi dia carrot, bayam, tu baru letak ikan bilis. Lepas tu lama-lama letak ayam. Slow. Mungkin ambil masa dalam sebulan, 2 bulan. Umur dia 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, barulah perkenalkan rasa yang lebih advance sikit. Rasa buah yang manis. Bagi dia buah. Potong pisang sikit. Dia ada macam apa namanya, ada macam acuan tu. Masuk buah dalam tu, dia isap. Dia macam puting tu. Kalau boleh beli yang tu, ataupun bagi saja. Kalau bagi seketul tu mungkin dia main, dia pegang lenyek kan. Bagilah macam mana pun, yang penting perkenalkan dia buah. Okey, bagi dia rasa buah, bagi sikit, potong sikit pisang bagi dia. So dia dah start main, dia dah start rasa, dia dah start belajar itu rasa manis. Bagi buah yang masam sikit, oren, so dia dah start rasa, dia dah start belajar itu rasa masam. Bagi buah mangga, nenas, start. So dekat situ dia dah rasa
Masam dia belajar dari buah. Manis dia belajar dari buah. Masin dia belajar dari ikan bilis yang kita blend dalam nasi itu. Slow. Jangan gelojoh terus nak bagi. Mentang-mentang dia dah boleh makan solid food, kau bagi dia bagi aiskrim, KFC, habis jadi sembelit. Tak boleh. Slow. Ini kata tempoh pembelajaran. Sebab manusia ni kita kena train. Tubuh badan kita pun kena train. So itu yang saya boleh bagi advice. Sebab saya pun masih belajar juga. Baby baru 4 bulan. Saya pun belum ada experience lagi. Ini hanya teori saja. Yang betul-betul pun saya akan buat macam tu juga. Okay. Alright. Satu lagi soalan. Ini soalan yang saya dapat. Tim saya pas kat saya tadi. Ada seorang ni, dia kata apa diet untuk, apa pemakanan untuk diet untuk masalah hati berlemak. Okey. Dia kata hati dia ada masalah hati berlemak, mata dia dah start kuning, dia kata. Lepas tu dia kata sebab dia ada makan satu suplemen. Saya tak nak bagi tahu jenama apa. Saya takut kena saman. Dia ada makan suplemen kan, brand S brand S. Dia kata hati dah start berlemak, mata dah start kuning. Itu tanda kalau mata dah start kuning, itu biasanya ada kaitan dengan liver toxicity. Sebab liver kita ni, hati kita ni, dia membantu untuk detoksifikasi toksik, heavy metals dan sebagainya. Okey. Jadi saya suruh stop dulu suplemen tu, dan kita pun tak tahu, kita tak pasti sama ada betul ke suplemen tu. Sebab tu saya tak nak bagi tahu brand. Betul ke suplemen tu? So dia banyak angle. So dekat sini yang kita kena buat kajian lah. Siapa yang nak kaji? Doktor lah. So bila ada masalah hati berlemak, mata dah start kuning, terus pergi rujuk hospital supaya buat analyse. Sebab kita takut ada jangkitan ke, ataupun ada benda-benda lain, komplikasi yang lain. Yang ni yang kita kena perlu rujuk hospital. Hanya hospital saja perlu buat check up. Kita tanya doktor pakar melalui SMS pun dia tak boleh jawab. Kita call dia pun dia tak boleh jawab secara ni. Dia kena check sentuh badan kita. Jadi bila berlaku macam ni, pergi hospital. Antara pemakanan yang boleh membantu, pertama, tidur mesti cukup, air kena cukup. Boleh amalkan makan makanan yang sayur-sayuran hijau. Sebab ini memang membantu untuk hati. Sayur-sayuran hijau antioksidan tinggi. Sayur-sayuran hijau. Kurangkan makan makanan berminyak, sebab hati dah berlemak. Kurangkan makan berminyak, bergoreng dan sebagainya. Tidur cukup. Kurangkan makan daging red meat. Cukup air, sayuran hijau, exercise. 5 ni saja yang saya boleh cadangkan. Ini untuk membantu dari segi pemakanan lah. Tapi dia tak membantu secara penuh, sebab penyakit ni perlu dirawat juga. Okey, ada orang call. Saya agak busy sikit hari ni. Tak sempat. Okey, itu saja saya punya perkongsian. Harap membantu. Kalau ada apa-apa soalan, anda boleh rujuk tim konsultan sihat dan boleh tanya soalan pada dia. InsyaAllah kita jumpa pada esok hari. Assalamualaikum. Bye-bye.